Terima kasih Munawar. Sememangnya satu topik yang menarik yang memerlukan perhatian kita bersama, dan kita bersama dengan Pengarah Institut Penyelidikan Perubatan IMR KKM, Dr. Tahir Aris. Terima kasih Dr. kerana bersama kami. Tanpa membuang masa, kita terus bercakap tentang varian dan juga mutasi. Apakah perbezaan di antara varian dan mutasi? Terima kasih Zaliha, Terence. Kita sebenarnya bila kita lihat istilah varian dan mutasi, yes, virus dia akan bermutasi. Maknanya apabila dia replikasi, ya, mungkin akan terjadi jujukan yang tidak betul ataupun macam dia kata ni silap mutation, silap kopi silap kopi. Okay. Dan sebab itulah yang menjadikan dia menjadi variant, dan mutasi menjadikan mereka dikenali sebagai variant. So dia mesti mutasi dululah baru kita kata dia varian baru. Jadi semua virus akan melakukan fungsi asal, iaitu membina kopi ataupun membuat cetakan melalui sel-sel kita. Yes. Dan apabila cetakan itu adalah cacat, itu yang disebut sebagai varian. Yes, betul. Adakah mutasi itu menjadikan ia lebih kuat ataupun menjadikan ia lebih lemah ataupun kedua-duanya sekali? Bergantung kepada keadaan mutasi tersebut. Ya. Ada setengahnya dia jadi lemah. Ada setengahnya dia menjadi lebih agresif. Ini yang kita lihat setengah-setengah varian Delta, Gamma. Alhamdulillah tak ada Gamma kat Malaysia lagi. Delta terutamanya dia menjadi lebih menjadi kebolehjangkitan yang lebih tinggi berbanding dengan wild variant yang asal daripada China dulu. Doktor, sebelum berlakunya situasi pandemik ini, biasanya kalau terma saintifik seperti penjujukan genom ini terhad ke dalam makmal sahaja, kalangan pengamal saintis dan juga perubatan sahaja, dan sekarang ia merupakan satu yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Jadi bagi mereka yang tidak ada latar belakang perubatan ini ataupun secara saintifiknya, apa yang kita boleh fahamkan penjujukan genom ini dan bagaimana ia berkait dengan varian yang sering kita dengarkan dalam perkembangan berita? Sebenarnya penjujukan genom atau sequencing ni, genome sequencing ni telah dilaksanakan lama dah, especially untuk mengenal pasti sesuatu organisma, ataupun sebenarnya untuk kita mengenal pasti kita sendiri. Kita adalah terdiri daripada suami, isteri, anak-anak kita tu, kan? Pemeriksaan DNA kita dengar biasanya, tapi kita tak dengar jujukan genom. Kita biasa dengar DNA. Itu benda yang sama sebenarnya. Itu satu teknik untuk menentukan urutan DNA sesuatu organisma. So, dengan melakukan jujukan genom ni, kita boleh mengenal pasti sumber ataupun punca organisma tersebut. Jadi dalam kes COVID ni, kita akan melaksanakan jujukan genom untuk mengenal pasti apakah sebenarnya asal daripada yang asal tadi, wild yang berasal daripada China, ataupun dia telah melakukan mutasi menjadi varian baru. Ini yang pentingnya jujukan genom ni tadi. Bercakap tentang varian asal ataupun wild variant daripada China, kita telah lihat bahawa ia mempunyai ciri-ciri yang agak berbahaya. Namun kini pada varian-varian yang merupakan VOC, ia mempunyai mutasi yang menyebabkan sifatnya lebih mudah untuk berjangkit daripada satu individu pada individu yang lain. Dan kita juga telah lihat pelbagai varian, Alpha, Beta, Gamma, Delta dan Delta Plus dalam satu tempoh yang singkat. Sebelum ini kita telah pun berdepan dengan pelbagai jenis virus, HIV, dengue dan sebagainya. Mengapa kita tidak pernah dengar variant of concern untuk HIV atau dengue? Pada pandangan saya, kita lihat pada COVID ni, sebenarnya pada mula awal COVID tahun lepas, kita telah diwar-warkan COVID ni sebagai satu penyakit yang sangat bahaya. Kemungkinan akan 80% penduduk dunia akan mati pada awal-awal dulu. Tapi pada hari ini kita tahu sebenarnya jumlah tersebut tidak benar. Mungkin kurang daripada 1% sebenarnya yang mati kalau kita tengok statistik. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi apa ni tadi, kenapa kita begitu ambil berat tentang variant of concern atau variant yang membimbangkan ni tentang COVID. Kerana kita lihat selepas varian asal, keadaan yang telah menurun begitu sekali, tiba-tiba naik balik. Dengan mendadak pula tu. Ini yang menyebabkan kita bimbang.
Dan kerana itu banyak kajian-kajian yang dijalankan berbanding dengan penyakit-penyakit lain seperti AIDS, HIV dan hepatitis yang Terence mention tadi. Ya, tapi disebabkan oleh penurunan dan kenaikan semula yang mendadak tadi. Wah, ini yang menyebabkan kita concern. Dan apabila dijalankan analisa, kebetulannya Delta dijumpai pertama kali di India. Ya, Alpha dijumpa pertama kali di UK dan Gamma dijumpa di South Africa. Dan itu yang dulu dikenali sebagai India South Africa dan ni, tapi kita tak, it's not fair. Tak adil untuk kita menekan sesuatu negara. Sebab tu kita tukar kepada nama Alpha, Beta, Gamma dan sebagainya. Alpha dari UK, Beta dari South Africa? Beta daripada Beta, saya pun tak ingat dah. Gamma mungkin Brazil. Brazil. Sekiranya sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan seorang pesakit itu telah disahkan positif COVID-19 dan ada varian yang dikenal pasti. Apakah ada dari segi pengecualian isolasi yang lebih untuk mereka yang ada varian ini ataupun mereka juga dikumpulkan dengan pesakit-pesakit yang lain? Okey, kalau kita lihat dari segi manajemen pesakit lepas mereka dikenal pasti mempunyai varian tertentu. So, misalnya kalau kita lihat sekarang ni yang kita paling concern di negara kita adalah Delta. Dan kita telah mengenal pasti beberapa negara seperti India, Pakistan, Bangladesh dan sekarang ni UK. Ya, dengan keadaan bilangan Delta yang sangat tinggi. So, dari segi pelaksanaan kesihatan awam, kita telah meminta mereka ni supaya kuarantin mereka tu lebih iaitu pada 21 hari. Bukan lagi 14 hari atau 10 hari seperti varian-varian lain. Ini kaedah pencegahan yang kita cuba lihat. Dan semua kemasukan daripada empat negara ni, kalau ada, terutama pelajar-pelajar kita ataupun rakyat kita yang balik pada negara-negara ni, mereka ni akan diminta untuk dijalankan pemeriksaan di pintu masuk. Dan sampel-sampel mereka ni bukan saja digunakan untuk testing positif negatif tetapi juga untuk genome sequencing. Sekiranya mereka positif tapi asimptomatik, apakah mereka terpaksa pergi ke pusat perubatan yang hospital yang meletakkan pesakit-pesakit COVID ataupun mereka masih lagi boleh berada di, sebab kalau mereka masuk ke dalam negara dan ada hotel-hotel yang disediakan sebagai tempat kuarantin, apakah prosedur bagi mereka yang asimptomatik mengikut pemerhatian doktor? Sama. Dia mesti dikuarantin 21 hari di tempat yang ditetapkan lah. Yang ditetapkan. Kalau kemasukan daripada luar negara di tempat-tempat hotel dan sebagainya, utamanya asimptomatik. Tapi kalau mereka ada simptom, mereka terpaksa dimasukkan ke pusat-pusat PKRC dan sebagainya. Pengawasan genom yang dilakukan oleh KKM dikatakan akan melalui konsortium dalam tempoh 3 bulan ini. Boleh doktor perjelaskan tentang apa? Terima kasih Terence. Kalau kita lihat dari segi konsortium ni, actually sebenarnya apabila kita menjalankan jujukan genom ni, sequencing ni pada masa hari ini, hanya beberapa center saja yang melaksananya, terutamanya di IMR. IMR merupakan pusat utama untuk menjalankan jujukan ni. Kemudian kita juga dapat bantuan daripada UNIMAS di Sarawak dan Universiti Melaya dan juga Malaysian Genome Institute. Tetapi bilangan yang dapat kita laksanakan adalah terhad. Ya, hingga hari ini alhamdulillah di Sarawak, kerajaan negeri Sarawak membantu dalam supporting kita, support peruntukan dalam menjalankan sequencing ni atau jujukan ni. Di Universiti Melaya dan MGI terpaksa kita hentikan kerana peruntukan yang dah kekurangan. Hanya IMR buat masa ni. Pada masa ni kita hanya dapat melaksanakan lebih kurang 40 dalam masa 10 hingga 14 hari. Kerana jujukan ni mengambil masa 10 hingga 14 hari baru keluar hasilnya. Dan hanya kita dapat 40. Jadi amat terhad, amat kecil bilangannya. Kalau sepatutnya kita buat 5% daripada jumlah positif. So kalau kita lihat jumlah itu tersebut amat rendah. Oleh sebab itu konsortium ni telah ditubuhkan bersama MOSTI, KPT. Terima kasih kepada Profesor Datuk Rahman Jamal kerana telah menjadi ketua dalam memohon peruntukan kepada kerajaan. Dan kita alhamdulillah kita telah dapat lebih kurang 3 juta lebih untuk melaksanakan lebih kurang 3,000 sekurang-kurangnya 3,000 jujukan dalam masa 3 bulan. Dan insya-Allah
konsortium ini terdiri daripada 7 research institute di universiti, di Kementerian Kesihatan, IMAR, dan sekarang ni Makmal Kesihatan Awam pun telah mula jalankan rujukan. Dan kita ada di Universiti Melaya, ada 2 research lab yang akan buat, iaitu di TIDRAC dan UMMC. Kita ada di UMBI, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita ada UiTM dan UNIMAS. Kita juga sedang untuk set up lab dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah di Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu. Jadi 7 ni insya-Allah target kita sekurang-kurangnya kita dapat melaksanakan minimum 96 rujukan setiap 2 minggu. Setiap center tadi. Adakah itu nombor yang itu kerana ataupun boleh sebenarnya boleh banyak lagi? Boleh banyak lagi. Tapi kita set minimum 96 kerana kit tu datang dalam bentuk 24. Oh, okey. So kita tak boleh kena tunggu 24, 48 dan seterusnya. 96 kita target. Ya. Untuk seminggu. Untuk dalam masa 10 hingga 14 hari tadi. That is minimum. Kalau kita boleh laksanakan lebih, insya-Allah. Sebab positif memang banyak. Ya. Jadi inilah, kalau kita lihat tadi 7 kali lebih kurang 100, 700 kita dapat dalam masa seminggu banding dengan 40. Jadi dengan melaksanakan rujukan ni, insya-Allah kita dapat mengesan sekiranya ada mutasi baru. Dan VOC tadi, variant of concern, yang mungkin datang masuk ke negara kita. Melihat perkongsian yang baru kita lihat daripada Munawar tadi, 100 buah negara telah pun terkesan akibat varian Delta ini, termasuk negara seperti UK yang mempunyai kadar pemvaksinan yang tinggi. Dan rakyatnya dijangkiti semula dengan varian baru ini, namun tidak menunjukkan kesan yang serius seperti mana Alpha dulu. Dan kita mungkin harus terima negara jiran kita, Thailand, juga menghadapi situasi yang sama, peningkatan dalam kes membabitkan Delta. Jiran-jiran serantau pun mungkin sama. Alhamdulillah di Malaysia tidak ada begitu banyak bilangan kes yang terkesan mempunyai varian Delta. Namun adakah ia membimbangkan sekiranya ia terus meningkat, dan adakah kita mampu untuk mengawal jumlah bilangan kes yang melibatkan varian Delta ini? Soalan tu agak sukar nak jawab. Kerana kalau kita lihat di negara-negara jiran kita pun Delta telah mengancam. Dan di UK example macam Terence kata tadi, varian Alpha telah diambil alih oleh Delta dalam masa yang begitu singkat sekali. Dan sama ada di Malaysia ni betul-betul sedikit ataupun tidak, kita pun tidak pasti. Kerana macam saya kata tadi, jumlah rujukan yang kita buat adalah minima. Mungkin apabila kita tambah kepada 600-700 dalam masa 10 hari ni, setiap 10 hari, kan, kemungkinan varian ni pun jumlahnya akan bertambah. Dan ini dia yang kita risau, kerana kita tahu varian Delta ni dia mempunyai keboleh jangkitan yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat hari ini jumlah kes kita 6,000 setiap hari. Dan ada kemungkinan juga ini puncanya adalah disebabkan oleh varian yang baru ni. Dan inilah sebab tu kita berusaha untuk melaksanakan rujukan varian ni sebanyak mungkin supaya kita pastikan, dan tindakan oleh kesihatan awam dapat diambil. Kita SOP yang ada hari ini mungkin tak sesuai dengan varian yang kita akan hadapi di masa akan datang. Dr. Tahir, sebelum kita berhentikan segmen ini, sebelum kita ke segmen lain, ingin saya bertanya, adakah vaksin-vaksin yang sedia ada berkesan terhadap varian Delta mengikut pemantauan doktor setakat ini? Buat masa ini, kalau daripada laporan-laporan yang kita terima, vaksin-vaksin seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca memang dapat memberi bantuan berkesan kepada varian-varian Delta ni. Yang lain-lain tu masih lagi dalam kajian. Kita tak boleh kata tidaklah, kerana masih lagi dalam kajian. Sedikit kesimpulan doktor kepada warga masyarakat dalam situasi ancaman varian dan juga dengan kes yang sangat tinggi, apa lagi yang boleh dilakukan untuk menangani situasi ini? Kita kena patuh pada SOP. Kita maksudnya semua orang. Bukan terhad kepada rakyat saja, tapi semua orang kena patuh kepada ni. Kita kena amalkan 3 jarak kita kena jauhi 3S, amalkan 3W. Dan yang penting
vaksin kena diambil. InsyaAllah kita pun di Malaysia kita pun sedang dalam usaha untuk membangunkan vaksin kita sendiri. Di IMR kita sedang dalam usaha untuk membangunkan 2 jenis vaksin menggunakan varian-varian yang semasa, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Tahir kerana sudi bersama kami pagi ini. Dr. Tahir Haris merupakan pengarah Institut Penyelidikan Perubatan IMR Kementerian Kesihatan Malaysia, dan selepas ini juga berkait dengan bagaimana menangani situasi pandemik COVID-19 ini, jarak antara pengambilan dos AstraZeneca yang akan kami bawakan kepada anda sebentar lagi.